Adakah anda pernah tahu tentang metafizik? Adakah anda pernah dengar seorang tokoh bernama Nakwi Alatas? Hai, nama saya Muhammad Arif. Dalam video ini saya ingin menjawab kedua-dua soalan ini dan beri refleksi pada hujung video ini. Jadi dalam video ini terdapat agenda seperti berikut. Jadi marilah kita mengenal Syed Muhammad Nakwi Alatas. Syed Muhammad Nakwi Alatas lahir di Bogor, Indonesia pada 5 September 1931 dan masih hidup sehingga kini. Dan kini berumur 90 tahun pada tahun ini. Beliau boleh bertutur dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Sepanyol dan sudah tentu bahasa Melayu. Syed Muhammad Nakwi Alatas pada 1997 beliau belajar di Universiti Malaya di Singapura dan pada 1960 beliau sambung master di McGill Universiti Kanada dalam Islamic Philosophy khususan tasawuf. Pada 1963, beliau sambung PhD di SOAS, University of London, UK dengan tesisnya The Mysticism of Hamzah Fansuri di bawah bimbingan Dr. Martin Lings atau juga dikenali sebagai Abu Bakar Sirajuddin. Karya beliau telah menulis The Mysticism of Hamzah Fansuri, Islam and Secularism, Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Bahkan terdapat 30 buku berkenaan Islam dan Melayu yang ditulis oleh beliau. Dan karya-karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Jepun dan sebagainya. Antara murid beliau yang terkesan dengan pemikiran beliau ialah Profesor Wan Muhammad Nun, Muhammad Wan Daud, Profesor Muhammad Zaini Osman dan Profesor Madya Wan Suhaimi Wan Abdullah. Dan ketiga-tiga murid beliau kini berkhidmat sebagai pensyarah di KSIS UTM. Jadi, marilah kita mengenali apakah itu metafizik. Apakah itu metafizik? Istilah metafizik berasal dari bahasa Yunani iaitu meta bermaksud selepas, fizika bermaksud fizik atau jasmani. Apakah itu pula fizik? Istilah fizik atau disebut sebagai sains tabi'i dapat diartikan sebagai knowledge of nature atau pengetahuan tentang alam menurut Online Etymology Dictionary. Kita dapat fahami metafizik dari dua sudut, iaitu memahami metafizik dari sudut etimologi. Metafizik menjelaskan satu yang di sebalik satu yang fizikal. Mahal kita dapat fahami metafizik dengan merujuk kepada perkataan metafizik ini, ia mengandungi dua suku kata iaitu meta yang bermaksud di sebalik, fizik membawa maksud zahir. Yang kedua ialah memahami metafizik dari sudut terminologi. Metafizik merupakan salah satu cabang falsafah yang dikenali sebagai first philosophy atau falsafah pertama oleh Aristotle. Aristotle mendefinisikan philosophy sebagai the study of the first principle and cause of the thing. Sebabnya satu yang disebut fizikal itu adalah alam pemikiran kita dan alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita dan hanya boleh dirasai kehadirannya sahaja. Dan persoalan yang timbul dalam metafizik pertama ialah kenapakah? Kenapakah satu itu wujud berbanding satu itu tak wujud? Dan kedua, adakah wujud perlu mempunyai kebiasaan dan perlu ditentukan? Dan yang ketiga, apakah yang dikatakan satu itu wujud sendiri? Dan selepas menonton video ini, kita boleh mula fikirkan persoalan-persoalan ini. Dan bidang utama metafizik ialah pertama ontologi, membincangkan mengenai konsep seperti kewujudan, realiti dan hakikat satu perkara, misalnya wujud sebagai wujud itu sendiri. Yang kedua, teologi tabi'i membincangkan mengenai tabiat alam, penciptaan dan Tuhan, misalnya sebab pertama kepada satu benda. Dan ketiga ialah sains jagat membincangkan mengenai prinsip-prinsip dalam penaklukan, misalnya perkara yang tidak pernah berubah. Dan seterusnya, saya ingin mengupaskan pandangan Syed Muhammad Alatas dalam metafizik itu ontologi. Ontologi ialah kajian mengenai kewujudan. Konsep asas dalam ontologi yang perlu kita fahami ialah maujud, mahiyah dan wujud. Secara umumnya, maujud ialah bersamaan dengan mahiyah tambah wujud atau an existence equal to essence plus existences. Konsep ontologi pertama maujud atau an existence ialah perkara yang wujud di dalam minda maupun di luar minda kita. Yang kedua, mahiyah atau essence atau quidity ialah konsep yang dihasilkan oleh minda manusia terhadap hakikat wujud. Dan yang ketiga ialah wujud atau existence ialah satu yang mempunyai bentuk atau benda yang nyata. Walaupun ketiga-tiga perkataan ini nampak serupa tetapi mempunyai makna yang berbeza. Contohnya, kita boleh membayangkan musang ekor 9 seperti Kurama atau Kyuubi dalam animasi siri Naruto. Walaupun Kurama wujud dalam minda kita, namun mahiyah atau benda Kurama ini tidak mempunyai maujudnya di alam luaran. Hal ini kerana tiada semua mahiyah mesti ada maujudnya. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai konsep mahiyah dan wujud menurut Syed Muhammad Nakwi Alatas. Alatas berpendapat bahawa mahiyah merupakan mode of existence atau keadaan wujud.
Kata mahiyah adalah kombinasi dari ma dan huwa atau hiya yang bermaksud apa itu. Oleh kerana itu, mahiyah adalah satu yang jawapan kepada ma hiya, apa itu. Oleh sebab itu, bila kita mampu mengabstrakkan atau membezakan satu benda, misalnya kita mampu membezakan perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Konsep wujud dapat merujuk kepada being atau existence dan existence huruf kecil yang mempunyai makna yang tersendiri. Misalnya, being huruf B besar merujuk kepada wajib wujud. Alatas berpendapat bahawa wujud merupakan fundamental reality atau hakikat asas. Hal ini kerana wujud merupakan hakikat nyata segala benda. Terdapat 3 refleksi yang saya dapat rumuskan dalam video ini. Yang pertama ialah saya dapat mempertingkatkan keyakinan diri saya dan keyakinan kepada kuasaan Tuhan Allah SWT sebagai seorang Muslim. Misalnya, dalam mengaplikasikan konsep metafizik itu mawjud, mahiyah dan wujud, saya dapat membezakan dan meyakinkan Tuhan itu wujud mutlak. Yang kedua ialah saya dapat meyakinkan makna dan falsafah kehidupan saya, dan ini merupakan permasalahan pokok dalam kehidupan setiap manusia. Biasanya, saya dapat mengenal pasti pokok masalah, membuat refleksi dan membezakan pro dan kontra setiap perkara dalam hidup saya, dan secara tidak langsung memberi pendidikan kejiwaan atau kerohanian kepada diri saya. Yang ketiga ialah topik ini telah memberi semangat kepada saya dalam mencari kebenaran secara terus-menerus kerana falsafah merupakan ilmu yang hidup. Bercakap tentang kehidupan ini, saya selalu berfikir tentang matlamat dan tujuan hidup saya. Apakah hasil hidup saya? Apakah yang saya mahukan? Adakah kekayaan, kebahagiaan atau berjaya dalam hidup? Oleh itu, bagi saya, kekayaan harta benda bukan dinilai kerana sifat fizikalnya, sebaliknya dinilai intrinsiknya. Biasanya, duit bukan dinilai kerana kertas, tetapi sumbangan yang diberikan untuk mencapai matlamat yang hendak dimilikinya. Kesimpulannya, kita haruslah mampu membuat refleksi dan berfikir secara rasional bagi menghadapi realiti yang konkret ini. Adakah anda faham? Jika anda ada soalan dan pandangan, anda boleh bertanya dan memberi pandangan anda di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton.